Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atira Akila binti Zuraini bernombor metrik 1923966 akan membentangkan tajuk kajian analisis penggunaan bahasa yang berlaku dalam urusan harian di antara ahli keluarga dalam konteks diksi sama ada dalam situasi formal atau separa formal ataupun tidak formal. Baiklah, diksis atau istilah bahasa Inggerisnya ialah diksis berasal daripada perkataan Greek yang bermaksud to show atau to point out. Dalam pada itu, diksis merupakan perkara yang penting dalam kajian pragmatik kerana ia mempunyai hubungan antara struktur bahasa dengan konteks bahasa yang digunakan terutama dalam perbualan seharian. Terdapat 5 jenis diksis, antaranya ialah diksis orang, diksis masa, diksis tempat, diksis sosial dan diksis wacana. Diksis juga salah satu daripada petunjuk yang perlu difahami dalam komunikasi verbal dan bukan verbal kerana ia mengandungi elemen dikti. Seterusnya ialah kaedah kajian. Kaedah kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah kaedah analisis teks dan kaedah kepustakaan. Oleh yang demikian, kaedah analisis teks ini diaplikasikan berdasarkan bahan kajian yang digunakan oleh pengkaji, di mana kaedah ini menganalisis bahan kajian atas talian yang terdiri daripada tangkapan layar atau dipanggil sebagai screenshot sembang melalui aplikasi media sosial seperti WhatsApp. Analisis ini dibuat dengan memahami dan meneliti isi kandungan teks perbualan tersebut, kemudian mendapatkan data yang diperlukan dalam sesebuah kajian. Dalam pada itu, kaedah kepustakaan pula merupakan kaedah yang digunakan oleh pengkaji untuk membuat carian tentang sumber-sumber rujukan yang berkaitan dengan tajuk dan bidang yang ingin dianalisis. Oleh itu, pengkaji merujuk sumber-sumber tersebut untuk dijadikan sebagai bahan rujukan tambahan serta menguatkan lagi pemahaman pengkaji terhadap tajuk dan konteks yang ingin diaplikasikan dalam kajian yang dilakukan. Di samping itu, kaedah pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini ialah tangkapan layar atau dipanggil sebagai screenshot sembang melalui aplikasi media sosial seperti WhatsApp bagi memudahkan analisis terhadap perbualan penutur. Kaedah yang digunakan dalam kajian ini dilakukan bagi memastikan data kajian lebih tepat. Oleh hanya demikian, kaedah tangkapan layar yang dikutip atau dikumpul tidak dihadkan penggunaan masa kerana pengkaji menginginkan data yang diperolehi bersesuaian atau bertepatan dengan kehendak yang diinginkan. Seterusnya, kaedah penganalisisan data. Data yang telah diperolehi antara pengkaji dan responden dalam bentuk kaedah tangkapan layar juga akan dilampirkan di dalam bentuk raja bagi memudahkan pengkaji untuk mengkategorikan data-data tersebut mengikut kesesuaiannya. Berdasarkan kajian ini, pengkaji menganalisis teks berbentuk perbualan daripada WhatsApp yang melibatkan ibu bapa dan adik-beradik pengkaji sahaja. Baiklah, dapatan kajian pertama ialah diksis orang bagi kata ganti nama diri pertama. Perbualan dalam raja ini menunjukkan perbualan antara Kakak dan Hazim di mana mereka berbual mengenai kejadian pelajar yang mandi di tasik semasa banjir dan dikenakan denda sebanyak RM50. Oleh hal yang demikian, penggunaan kata ganti nama diri saya yang digunakan oleh Hazim dalam perbualan tersebut menggambarkan bahawa dia tidak dikenakan sebarang denda. Seterusnya ialah diksis orang bagi kata ganti nama diri kedua. Perbualan ini diujarkan oleh Daniel dan pengkaji sendiri. Penggunaan kata ganti nama diri kamu yang dimaksudkan oleh Daniel adalah merujuk kepada pengkaji kerana dia ingin mengatakan bahawa pengkaji perlu melakukan sesuatu yang telah diarahkan. Dalam pada itu, Daniel menggunakan kata ganti nama diri kamu kepada pengkaji adalah sebagai tanda hormat antara kakak dan adik. Dapatan kajian seterusnya ialah diksis orang bagi kata ganti nama diri ketiga. Dalam raja ini menunjukkan perbualan yang dibicarakan oleh kakak dan pengkaji tentang siapa yang akan menghantar pengkaji ke stesen bas. Oleh hal yang demikian, penggunaan kata ganti nama beliau yang dikatakan oleh pengkaji adalah merujuk kepada ayah pengkaji. Hal ini demikian kerana pengkaji menggunakan kata ganti nama beliau kepada ayah pengkaji bagi menunjukkan rasa hormat dan berbudi bahasa terhadap orang yang lebih tua.
Perbualan ini merupakan diksi semasa bagi masa kini. Oleh hal demikian, dalam raja ini adalah pertuturan antara ayah dan pengkaji tentang ayah pengkaji yang akan menelefon pengkaji apabila sudah sampai di rumah. Namun, pengkaji menjawab pertanyaan ayahnya dengan mengatakan bahawa dia terlibat dengan mesyuarat pada malam itu. Jadi, diksi masa 9.45 malam ini dalam perbualan di sebelah merujukkan kepada waktu pengkaji mula mesyuarat dan ayahnya akan menelefon pengkaji selepas habis mesyuarat pada malam itu. Berdasarkan perbualan ini, diksi yang digunakan ialah diksi masa lampau di mana pengkaji bertanyakan kepada kakaknya tentang tempat tidur kucing mereka, Snow, dalam kumpulan WhatsApp keluarga. Oleh hal demikian, diksi masa semalam yang dimaksudkan oleh kakak pengkaji merujuk kepada kejadian yang sudah berlaku dan menjadi punca kucing mereka tidur di atas tilam. Menurut perbualan ini pula, diksi yang digunakan ialah diksi masa akan datang, yang mana kakak bertanyakan kepada ayahnya mengenai masa menghantar kereta untuk dibaiki kerana cuaca pada masa itu sedang hujan dan kakak ini pergi ke tempat kerja dengan menaiki kereta. Oleh hal yang demikian, diksi masa esok yang digunakan dalam perbualan menunjukkan jawapan ayah pengkaji kepada soalan yang ditanyakan oleh kakak. Seterusnya, bagi diksi setempat sana, mengikut raja perbualan ini memperlihatkan perbualan yang dituturkan oleh ayah kepada Hazim, di mana ayah bertanyakan kepada Hazim menggunakan diksi setempat sana sebagai tempat belajar Hazim di Politeknik Banting. Oleh hal yang demikian, Hazim menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan bahawa talian di tempat tersebut tidak stabil walaupun sudah menggunakan wifi yang telah disediakan oleh pihak Politeknik. Bagi diksi sosial pula, perbualan dalam raja ini menunjukkan perbezaan status sosial daripada sudut kekeluargaan. Hal ini dapat dilihat melalui panggilan yang digunakan oleh ibu dan pengkaji, di mana pengkaji memanggil ibunya dengan menggunakan diksi sosial iaitu Umi sebagai tanda hormat dan kasih sayang terhadap ibunya. Dalam pada itu, pengkaji meminta ibunya untuk menelefon pengkaji untuk memberitahu lebih lanjut tentang anak jiran mereka yang sudah meninggal dunia. Untuk diksi suacana anafora, perbualan dalam raja di sebelah dituturkan oleh kakak dan Fakihah tentang kucing mereka, Snow, yang baru selesai mandi kerana badannya kotor selepas bermain di luar rumah. Oleh hal yang demikian, penggunaan diksi suacana anaforanya oleh Fakihah dalam perbualan di sebelah merujuk kepada kakak yang meminta Fakihah untuk lap badan kucing mereka. Perbualan tersebut memperlihatkan Fakihah tidak perlu untuk mengulangi permintaan kakak lap badan dalam ayat berikutnya kerana penggunaan diksi suacana anaforanya oleh Fakihah dalam ayat seterusnya sudah memadai untuk melengkapkan konteks perbualan tersebut. Akhir sekali, bagi diksi suacana katafora, berdasarkan perbualan yang dibicarakan oleh pengkaji dan Fakihah, pengkaji menjelaskan kepada kumpulan WhatsApp keluarga tentang video kucing mereka, Snow, yang masih kecil. Namun, penggunaan diksi suacana katafora tu ditujukan selepas ayat nak pegang pun geli sampai terjatuh kucing untuk melengkapkan konteks. Hal ini demikian kerana Fakihah ingin menegaskan kepada pengkaji bahawa kucing yang dipegang oleh pengkaji pernah hendak terjatuh kerana geli. Oleh itu, penggunaan diksi suacana katafora tu sudah memberi makna yang mencukupi jika konteksnya difahami secara menyeluruh. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, pengkaji dapat menyimpulkan bahawa kajian penggunaan bahasa yang berlaku dalam urusan harian di antara keluarga ahli keluarga melalui aplikasi WhatsApp sama ada dalam situasi formal atau separa formal ataupun tidak formal mengandungi kelima-lima jenis diksi. Antara diksi terlibat ialah diksi seorang, diksi semasa, diksi setempat, diksi sosial dan diksi suacana. Kesimpulannya, pengkaji telah memenuhi kedua-dua objektif kajian, iaitu untuk mengenal pasti jenis-jenis diksi yang sering digunakan atau didengari dalam perbualan seharian dan menganalisis penggunaan jenis-jenis diksi yang terdapat dalam perbualan seharian berpandukan tangkapan layar WhatsApp keluarga dan adik-beradik pengkaji. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.